Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jom pasak sejarah bersama dengan cikgu. Dan pada sesi kali ini kita akan fokus tentang bab 1 tingkatan 2 iaitu Kerajaan Alam Melayu. Dan cikgu akan terangkan mengenai 1.4 iaitu Kerajaan Alam Melayu dan Kerajaan Luar yang sezaman. Jadi dalam tajuk pada sesi kita pada kali ini kita akan lihatlah kerajaan alam Melayu dan juga kerajaan luar yang sezaman dengan kerajaan alam Melayu ni. Dan kerajaan alam Melayu juga sebenarnya telah pun mempunyai hubungan perdagangan, hubungan keagamaan dan juga hubungan diplomatik dengan kerajaan ni. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom pasak sejarah bersama dengan cikgu. Mula-mula kita lihat dahulu abad pertama. Kerajaan alam Melayu yang telah pun ada pada abad pertama ni ialah kerajaan Funan. Jadi kerajaan Funan di sini ini adalah kerajaan Funan dan pada ketika ini juga sebenarnya sudah ada kerajaan-kerajaan besar yang lain yang muncul pada waktu ni, iaitu pada waktu ni sudah pun ada Empire Rome. Ini Empire Rome di Itali, okey, dan gambar menunjukkan Colosseum lah, bangunan Colosseum di Rome, dan kemudiannya Empire Parsi ini adalah Empire Parsi, kemudiannya Empire Kushan, ini adalah Empire Kushan, dan juga dinasti Han. Okey, ini adalah dinasti Han. Jadi kita boleh lihat di situlah di mana dalam abad pertama dah ada pun kerajaan alam Melayu yang sezaman dengan kerajaan luar. Okey, itu pada abad pertama. Kita lihat yang seterusnya iaitu pada abad ke-9. Pada abad ke-9 telah pun ada kerajaan Champa, Sriwijaya dan juga Angkor. Dan kerajaan luar yang sezaman dengan kerajaan alam Melayu ni ialah kerajaan Abbasiyah. Ini adalah kerajaan Abbasiyah yang merupakan kerajaan Islam lah. Dan kemudiannya kita ada pada waktu ini juga telah pun ada Empire Byzantine. Ini Empire Byzantine dan dinasti Tang. Okey, ini adalah dinasti Tang dan kemudiannya kerajaan Chola. Kerajaan Chola di India lah. Jadi di sini kita dapat lihat dalam abad ke-9 sudah ada pun kerajaan luar yang sezaman dengan kerajaan alam Melayu, seperti yang cikgu nyatakan tadilah, iaitu kerajaan Abbasiyah, kerajaan Byzantine, dinasti Tang dan juga kerajaan Chola. Okey, itu pada abad ke-9. Kemudian kita lihat pula pada abad ke-14. Pada abad ke-14 telah pun ada kerajaan alam Melayu iaitu Champa, Angkor dan juga Majapahit. Dan kerajaan luar yang sezaman dengan kerajaan alam Melayu ni ialah Empire Mongol. Mana Empire Mongol? Ini adalah Empire Mongol di atas ni. Kemudian kita ada kerajaan Turki Utsmaniyah. Ini kerajaan Islam Turki Utsmaniyah. Dan ketiganya kita ada Kesultanan Delhi di India, Kesultanan Delhi di sini. Jadi secara tak langsung di situ menunjukkan kerajaan Angkor, Champa dan juga Majapahit adalah sezaman dengan kerajaan Empire Mongol, kerajaan Turki Utsmaniyah dan juga Kesultanan Delhi. Okey, itu tentang kerajaan luar yang sezaman. Kemudian kita lihat pula dalam aspek hubungan perdagangan. Kerajaan alam Melayu ni telah menjalinkan hubungan perdagangan dengan kerajaan luar. Kalau kita lihat di sini di mana alam Melayu ni memang mempunyai kedudukan yang strategik sebab ia merupakan laluan perdagangan antara barat dan juga timur. Jadi daripada China ni kita lihat datang akan melalui kawasan alam Melayu dan begitu juga daripada barat ni akan melalui ataupun akan datang ke alam Melayu. Jadi sebab tu kita lihat pelabuhan-pelabuhan di alam Melayu ni berkembang maju dalam hubungan perdagangannya.
bila kedudukan kita yang strategik pun sebenarnya telah mendoronglah pemerintah kerajaan alam Melayu ni untuk menjalinkan hubungan perdagangan dengan kerajaan yang lain. Jadi itu daripada peta kamu boleh lihat di mana warna biru ni merupakan pedagang luar ke alam Melayu, manakala warna hijau ni pula merupakan pedagang-pedagang Melayu yang keluar daripada alam Melayu dan pergi ke pelabuhan luar, dan yang warna purple ni pula menunjukkan barang alam Melayu dibawa ke Rom. Di sini barang alam Melayu di sini yang dibawa oleh pedagang Islam tadi telah dibawa ke Rom pula. Dan yang keduanya, kawasan alam Melayu ni kaya dengan hasil bumi. Oleh sebab itu kita lihat kerajaan alam Melayu ni kemudiannya telah menjalinkan hubungan perdagangan dengan kerajaan luar. Dan perkembangan hubungan perdagangan ni telah menunjukkan amalan sikap keterbukaan para pemerintah kerajaan alam Melayu telah membawa kepada kemakmuran ekonomi di alam Melayu ni. Jadi itu tentang hubungan perdagangan. Jadi kita lihat pula kepada hubungan keagamaan. Hubungan kerajaan alam Melayu dengan kerajaan luar telah mendorong kepada penyebaran agama Hindu, agama Buddha dan juga agama Islam. Jadi, penyebaran agama ni telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, antaranya dalam pentadbiran, dalam perundangan, dalam ekonomi dan juga sosio-budaya masyarakat setempat. Dan penyebaran agama telah menggambarkan adanya sikap keterbukaan penduduk alam Melayu. Jadi kita lihat dahulu penyebaran agama, 3 agama ni iaitu agama Hindu, Buddha dan juga Islam. Okey, untuk agama Hindu ni telah disebarkan di alam Melayu melalui pedagang. Dan selain daripada itu, agama ni juga turut disebarkan melalui tentera dan juga oleh golongan Brahmin. Itu bagaimana agama Hindu boleh disebarkan ke alam Melayu. Manakala untuk agama Buddha pula, pemerintah Empayar Maurya iaitu Asoka telah menghantar Sami Buddha ke alam Melayu. So secara tidak langsung nanti agama Buddha pun nanti tersebarlah di alam Melayu. Dan untuk agama Islam pula, agama Islam disebarkan di alam Melayu melalui, yang pertamanya ialah melalui pedagang-pedagang yang datang. Yang keduanya ialah disebarkan melalui pemerintah, di mana pemerintah kerajaan alam Melayu ni telah pun memeluk agama Islam. Jadi biasanya bila pemerintah telah memeluk agama Islam, maka rakyat pun nanti akan turut memeluk agama Islam sebagai melambangkan apa? Taat setia rakyat tersebut kepada rajanya. Dan akhir sekali yang ketiga ialah pendakwah. Di mana pendakwah ni telah datang ke alam Melayu dan kemudiannya telah sebarkan Islam di alam Melayu. Jadi itu yang menunjukkan penyebaran agama Hindu, agama Buddha dan juga agama Islam. Kemudian kita lihat pula dalam hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik ni dapat dilihat apabila kerajaan alam Melayu telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan China dan India bagi mengukuhkan kedudukannya dan membuka jalan kepada perkembangan perdagangan. Jadi hubungan diplomatik ni kita boleh lihat pada dua lah. Satu, hubungan diplomatik dengan China dan yang kedua hubungan diplomatik dengan India. So kita lihat dahulu hubungan diplomatik dengan China. Di sini kita lihat kepada beberapa buah kerajaan alam Melayu di sini, iaitu yang pertamanya ialah Funan, di mana utusan telah pun dihantar pada abad yang ketiga dan tujuannya adalah untuk memohon bantuan ketenteraan untuk melawan Daiwei. Itu antara kerajaan alam Melayu Funan dengan kerajaan China. Kemudian kita lihat pula kerajaan Champa. Kerajaan Champa juga telah mengadakan hubungan diplomatik dengan China di mana utusan telah dihantar pada abad ketiga. Tujuan kenapa dia adakan hubungan diplomatik dengan China ni adalah untuk memulihkan hubungan setelah berperang dengan sekutu China iaitu Daiwei.
Jadi itu untuk campa. Manakala untuk kerajaan Sriwijaya pula, utusan telah dihantar pada abad ke-7 dan tujuannya adalah untuk mendapatkan pengiktirafan dan untuk memperkukuhkan hubungan persahabatan dan perdagangan dengan kerajaan Cina lah, antara Sriwijaya dengan Cina. Kemudiannya kita lihat pula kepada kerajaan Kedah Tua. Kedah Tua dengan kerajaan Cina telah pun menjalinkan hubungan diplomatik di mana utusan telah dihantar pada abad ke-7. Dan tujuan hubungan diplomatik ni adalah untuk memperkukuhkan hubungan perdagangan. Kemudian kita lihat pula kepada kerajaan alam Melayu yang lain iaitu Angkor, di mana Angkor ni telah pun mengadakan hubungan diplomatik dengan China apabila utusan telah dihantar pada abad ke-12. Dan tujuannya kenapa ada hubungan diplomatik dengan China? Untuk memperkukuhkan persahabatan dan perdagangan antara Angkor dan juga kerajaan China. Dan akhir sekali adalah kerajaan Majapahit. Hubungan diplomatik antara Majapahit dengan China ni dapat dilihat apabila utusan telah dihantar pada abad ke-14. Dan hubungan diplomatik ini adalah bertujuan untuk menjalinkan hubungan persahabatan. Jadi itu kalau kita lihat ada 6 buah kerajaan alam Melayu ni yang telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan China. Jadi kita pergi kepada hubungan diplomatik kerajaan alam Melayu dengan India pula. Okey, untuk kerajaan India kita akan rujuk kepada 4 buah kerajaan alam Melayu ni, iaitu yang pertamanya adalah kerajaan Funan, di mana kerajaan Funan telah pun mengadakan hubungan diplomatik dengan India apabila utusan telah dihantar pada abad ke-3. Dan tujuan hubungan diplomatik ni adalah untuk memperkukuhkan hubungan perdagangan dan keagamaan dengan India. Itu untuk kerajaan Funan. Manakala untuk Sriwijaya telah pun mengadakan hubungan diplomatik dengan India apabila utusan telah dihantar pada abad ke-9. Dan tujuan hubungan diplomatik ini adalah untuk mengeratkan hubungan persahabatan dan hubungan keagamaan. Itu antara Sriwijaya dengan India. Kemudian kita lihat pula Angkor. Hubungan diplomatik antara India dengan Angkor di mana utusan telah dihantar pada abad ke-12 dan tujuan utusan ini dihantar adalah untuk mengeratkan hubungan persahabatan antara Angkor dan juga India. Dan yang akhir sekali adalah kerajaan Majapahit di mana kerajaan Majapahit ni telah mengadakan hubungan diplomatik dengan India dengan utusan telah dihantar pada abad ke-14 dan tujuannya adalah untuk mengeratkan hubungan persahabatan. Jadi itulah antara hubungan diplomatik yang dijalankan antara kerajaan alam Melayu dengan kerajaan China dan juga kerajaan India. Keseluruhannya, apa yang dapat cikgu rumuskan di sini, hubungan diplomatik antara kerajaan Melayu dengan kerajaan luar ni untuk menjalinkan hubungan persahabatan dengan kerajaan luar. Malah dengan adanya pemimpin-pemimpin yang bagus, yang bijaksana ataupun yang berwibawa, inilah yang telah membawa kepada kemajuan kerajaan alam Melayu. Dan jelaslah di sini di mana pemerintah kerajaan alam Melayu ni sangat bijaklah dalam menguruskan hubungannya dengan kerajaan luar. Cikgu boleh rumuskan balik apa yang cikgu terangkan daripada awal tadi, di mana kerajaan alam Melayu telah pun muncul sezaman dengan kerajaan-kerajaan luar yang lain. Antaranya macam kita sebut tadilah, contoh antaranya ialah macam kerajaan Turki Uthmaniyah, kerajaan Abbasiyah untuk kerajaan Islam dan selain daripada itu di Eropah kita ada kerajaan Rom, kita ada kerajaan Byzantine dan di bahagian timur pula kita ada dinasti Tang, kita ada dinasti Han. Kemudiannya kita lihat
dengan adanya hubungan dengan kerajaan luar ni, saya tidak langsung telah membawa kepada terjalinnya hubungan perdagangan dengan kerajaan luar. Dan dengan adanya hubungan dengan kerajaan luar ni juga seterusnya telah mendorong kepada penyebaran agama dalam kerajaan alam Melayu, seperti penyebaran agama Hindu, penyebaran agama Buddha dan juga penyebaran agama Islam. Dan akhir sekali, itulah kita sentuh mengenai tajuk ni, iaitu tentang hubungan diplomatik yang telah dijalinkan antara kerajaan alam Melayu dengan kerajaan Cina dan juga kerajaan India. Itu sahaja yang dapat cikgu kongsikan bersama dengan kamu. Cikgu harap apa yang cikgu kongsikan ni dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh kamu semua, dan semoga usaha kita ni sentiasa diberkati dan kejayaan milik kita semua. So, sekian dahulu daripada cikgu. Berjumpa pada masa yang akan datang. Bye.